Salam and hai guys. So hari ini kita akan membincangkan mengenai filem Cnidaria. Okey, seperti video yang kita tengokkan sebelum saya bercakap ini. So Cnidaria ini kita refer banyaknya kepada jellyfish, okey? Jellyfish. Tapi dia ada banyak lagi komponen-komponen yang lain yang kita akan bincangkan sama-sama dalam video ini. So, apakah ini karakteristik untuk Cnidaria? Yang pertama sekali dia adalah eumetozoa. So dia maksudnya dia dah start untuk ada true tissue, di mana body plan dia true tissue, radial symmetry, di mana dia bentuk seperti pizza, kita boleh potong dia banyak side, dan dia diploplastik, iaitu dia ada ectoderm dan endoderm. Di mana apa yang berlaku adalah dia ada single opening, iaitu single opening ni mulut dan punggung dia duduk pada satu tempat, ke atas atau kat bawah, yang surrounded by tentacle. Tentacle ni maksudnya macam sesungut, sesungut. Di mana habitat dia adalah aquatic animal yang kita bagi sebagai mostly marine. Dia adalah aquatic animal yang maksudnya duduk dekat laut secara total, ataupun kebanyakan duduk kat laut. So tentacle dia itu mempunyai yang kita bagi sebagai cnidocyte ataupun nidocyte. Di mana nidocyte ini iaitu stinging cells, iaitu sel yang yang mempunyai bisa, dia punya function adalah untuk defense and capture the prey. So dia bila dah boleh capture the prey ni, dia adalah carnivores. So apa yang dia berlaku adalah dia menggunakan tentacle tadi untuk capture the prey, untuk dia makan, push the food into the gastrovascular cavity. So seterusnya apa yang kita nak akan bincangkan adalah dia punya reproduction. Dia bila dalam keadaan yang sangat favorable, dia akan menggunakan asexual, iaitu dia akan buat budding. Dan kalau keadaan dia sangat-sangat mendesak ataupun teruk, dia akan gunakan sexual reproduction yang akan menghasilkan zygote. So apa yang berlaku adalah Cnidaria ni dia sangat glamour untuk dimorphism individual. So bila kita sebut dimorphism individual ini, dia mempunyai dua bentuk. Satu organisme ni mempunyai dua bentuk yang berbeza. So untuk Cnidaria ini, bentuk dia adalah polyps dan medusa. So polyps ini dia selalunya berbentuk cylindrical, di mana mulut dia adalah di dorsal, iaitu selalunya dekat bahagian atas, yang surrounded by tentacles. Sessile maksudnya dia tidak bergerak, dia akan attach dekat satu tempat dan dia duduk seorang-seorang, solitary ataupun colonies. Dan keadaan yang kedua yang kita bagi sebagai medusa, contoh dia macam jellyfish, dia ni flatten. So kalau kamu pergi pantai, kamu jumpa jellyfish ni tak bentuk macam benang-genang yang kamu jumpa kat dalam air, dia leper, macam roti canai, kedebek. So mouth located at lower surfaces. So mulut dia akan duduk dekat bahagian bawah, dan tentacle dia pun duduk akan bahagian bawah, tetapi dia ni organism yang berenang, yang freely swimming. So untuk classification of Coleanthata ataupun Cnidaria ini, dia tidak dalam syllabus, tapi saya terangkan juga, dia terbagi kepada tiga yang utama, iaitu kelas Hydrozoa, iaitu Hydra, Scyphozoa, Jellyfish, dan kelas Anthozoa, Sea Anemones ataupun Coral. So anda boleh tengok bentuk dia, gambar dia cantik. So kita akan bincangkan secara simple, iaitu dimorphism individual ataupun polymorphism, di mana dia mempunyai dua bentuk yang berbeza dekat dalam life cycle dia. So di mana apa yang berlaku adalah untuk life cycle of Obelea, salah satu contoh di dalam kita punya filem Cnidaria ini, dia mempunyai dua stage, dua stage seperti dalam gambar yang ada. So bila dia undergo asexual, dia akan budding, di mana dia akan terlekat dekat mana-mana batu. So bila terlekat dekat mana-mana batu, dia akan menghasilkan dua jenis polip, sama ada feeding polyp ataupun reproductive polyp. So kalau feeding polyp untuk makan, nampak tak tentacle dekat atas? Manakala reproductive polyp selalunya dia tidak ada tentacle. So reproductive polyp ini dia boleh menghasilkan sama ada lelaki dan perempuan. Di mana apa yang berlaku adalah kita akan hasilkan gonad. Gonad tu ada egg dan sperm, di mana bila egg dan sperm itu bergabung, dia akan fertilize menjadi zygote. Menjadi zygote. So bila menjadi zygote, dia akan start untuk develop menjadi larva yang kita panggil sebagai planula. Dan larva itu akan pergi attach dekat mana-mana batu, di mana cycle ini akan start berpusing kembali. Ini secara simpelnya, anda boleh refer kepada lecture note
ataupun buku-buku untuk anda mengetahui dengan lebih mendalam. So betapa menariknya cara dimorphism individual ini terbentuk. Dalam satu organism ada dua shape, satu polip, satu lagi medusa. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.